Assalamualaikum dan salam sejahtera. Projek kumpulan kami adalah projek kemahiran pemprofilan guru KEM G-Pro. Kami daripada kumpulan 14. Ini adalah senarai ahli kumpulan kami. Berikut adalah isi kandungan pembentangan kami pada hari ini. KEM G-Pro ini merupakan projek yang meningkatkan kemahiran kepimpinan sekolah untuk menggunakan data e-operasi guru dan inventory keperluan motivasi McClellan bagi menyediakan data pemprofilan guru. Data pemprofilan guru ini sangat penting dalam usaha pemimpin sekolah untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan organisasi berdasarkan moto meletakkan orang yang betul pada posisi yang betul. Projek ini dirintis dan dikelolakan oleh SK Muara Tebas dengan kerjasama SIC Plus PPD Kuching dan menyasarkan pemimpin tertinggi di 5 buah sekolah yang berhampiran dengan SK Muara Tebas. Projek ini dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan merangkumi 3 fasa, iaitu fasa yang pertama adalah fasa pengenalan dan bengkel, fasa yang kedua pula adalah fasa kunjung bantu fasilitator ke sekolah-sekolah yang berkenaan, dan fasa yang ketiga pula adalah fasa pengkongsian amalan terbaik daripada sekolah-sekolah berkenaan. Dari segi pengenalan projek pula, saya sentuh beberapa definisi bagi pemprofilan, iaitu pemprofilan ialah rakaman dan analisis ciri psikologi dan tingkah laku seseorang untuk menilai atau meramalkan keupayaan mereka dalam bidang tertentu atau untuk membantu dalam mengenal pasti kategori seseorang individu. Ini adalah definisi daripada Oxford Dictionary 2022. Pemprofilan ini dapat menilai aspek peribadi tertentu berkaitan dengan ciri-ciri peribadi seseorang, khususnya prestasi di tempat kerja, kemahiran dan pengetahuan, keadaan ekonomi, kesihatan, keutamaan peribadi, minat, kebolehpercayaan dan tingkah laku. Lensis 2020. Oleh yang demikian, di sini kita boleh lihat pengurus yang mempunyai akses kepada data yang dapat mentakrifkan dengan jelas individu mana yang cemerlang dalam bidang mana, pengurus dapat mempertimbangkan semula pengagihan portfolio dan tugasan yang bersesuaian dan hasilnya tugasan yang diberi dapat dilaksanakan dengan lebih cemerlang oleh pekerja yang berkenaan. Profil pekerja boleh digunakan untuk menempatkan maklumat tentang kemahiran dan latar belakang profesional seseorang dan ia berperanan sebagai satu instrumen yang boleh digunakan oleh pemimpin sekolah untuk mencari calon yang sesuai dalam memikul peranan dan tanggungjawab dalam sesebuah organisasi. Kelebihan pemprofilan pekerja ini, dia dapat menghasilkan prestasi kerja yang lebih baik di mana pengurus dapat mengenal pasti keperluan latihan yang lebih baik serta dapat dijadikan sebagai platform untuk menyediakan program pembangunan profesional guru dan dapat meningkatkan amalan guru dalam sesuatu bidang yang tertentu yang telah dikenal pasti. Selain itu, pengurus ataupun pemimpin sekolah juga dapat merancang penstrukturan semula organisasi dengan lebih baik berdasarkan kepada kecenderungan dan juga ciri-ciri dan kriteria-kriteria yang khusus ada pada guru-guru yang berkenaan. Apakah operasional projek ini dijalankan? Hasil daripada temubual bersama dengan 3 orang pegawai SISC Plus daripada PPD Kuching telah mendapati bahawa data yang ada khususnya data daripada e-operasi tidak digunakan pakai ataupun tidak dimanfaatkan sebaiknya oleh pemimpin dan pentadbir sekolah dalam mengenal pasti kekuatan dan juga kelebihan setiap guru, dan seterusnya melalui pemerhatian juga didapati bahawa guru-guru tidak diberikan ataupun tidak mendapat tugasan yang sesuai dengan personaliti dan kompetensi mereka yang mana menyebabkan tugasan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Seterusnya, visi projek ini ialah pemimpin sekolah berfikiran analitikal dan dapat memanfaatkan data sekolah dalam pemprofilan guru bagi mewujudkan pengurusan organisasi yang cekap dan kompeten dalam merealisasi aspirasi pendidikan di Malaysia. Dan projek ini telah menggariskan 3 misi. Yang pertama, pemimpin sekolah dapat memproses data secara analitikal dan menyediakan pemprofilan guru. Yang kedua, pemimpin sekolah memanfaatkan pemprofilan guru yang dibina untuk membangun kompetensi dan kekuatan guru bagi meningkatkan kecekapan pengurusan organisasi. Dan yang terakhir, pemimpin sekolah menstruktur organisasi berdasarkan data profil guru. Matlamat projek ini adalah untuk membentuk kemahiran pemprofilan guru dalam kalangan pemimpin sekolah
berfokuskan kepada data e-operasi dan inventory keperluan motivasi McKellen bagi meningkatkan kompetensi dan memperkasakan guru demi menjadikan pengurusan organisasi sekolah lebih efektif dan berkesan serta mampu menyediakan suasana dan input pendidikan yang berkualiti. Seterusnya kami letakkan 3 objektif projek ini. Yang pertama, sekurang-kurangnya 3 daripada 5 pasukan kepimpinan sekolah dapat menganalisis data e-operasi dan inventory keperluan motivasi untuk menjadikan data yang bermakna dalam pemprofilan guru. Yang kedua, sekurang-kurangnya 3 daripada 5 pasukan kepimpinan sekolah dapat menghasilkan profil guru menggunakan CamG Pro. Dan yang ketiga, sekurang-kurangnya 3 daripada 5 pasukan kepimpinan sekolah dapat menstruktur semula organisasi sekolah berdasarkan data pemprofilan guru. Baiklah, ini merupakan jadual perbandingan sebelum dan selepas pelaksanaan CamG Pro. Di mana yang pertama, jika sebelum pelaksanaan CamG Pro, kepimpinan sekolah kurang mahir menganalisis data e-operasi sekolah menjadi data yang bermakna, selepas daripada pelaksanaan projek CamG Pro, kepimpinan sekolah akan menjadi lebih yakin dalam menganalisis data e-operasi sekolah menjadi data yang bermakna dan dapat dimanfaatkan untuk pengurusan organisasi. Yang kedua, sebelum daripada pelaksanaan projek ini, guru tidak kompeten dengan tugas dan jawatan yang disandang kerana tidak sesuai dengan kebolehan dan kemahiran yang dimiliki. Tetapi selepas daripada pelaksanaan projek ini, guru akan menjadi lebih yakin dan bermotivasi kerana diberi tugas yang bersesuaian dengan kompetensi dan kebolehan yang dimilikinya. Dan yang terakhir, sebelum daripada pelaksanaan CamG Pro, pengurusan organisasi sekolah kurang cekap disebabkan ada jawatan kuasa yang tidak bergerak melaksanakan tugas yang diberikan. Tetapi selepas daripada pelaksanaan projek ini, pengurusan organisasi akan menjadi lebih cekap kerana setiap guru tahu melaksanakan bahagian masing-masing. Teori dan model yang digunakan pakai dalam projek kami ini adalah yang pertama, teori pengurusan perubahan organisasi daripada Cummings dan Rowley 1995, di mana teori ini mempunyai 5 fasa pengurusan perubahan, iaitu yang pertama, memotivasikan perubahan di mana kita perlu memberi penyampaian maklumat yang jelas mengapa dan bagaimana untuk membina kesediaan setiap individu dalam organisasi untuk berubah. Kemudian yang kedua adalah mencipta visi di mana penyampaian visi yang jelas, relevan dan realistik untuk dicapai. Yang ketiga, membina sokongan politik di mana pembinaan sokongan daripada individu-individu yang mempunyai kuasa dalam organisasi. Jadi contohnya dalam projek ini kami menggunakan khidmat daripada SIC Plus dan juga beberapa orang pegawai daripada PPD Kuching untuk membina sokongan yang kuat bagi menggerakkan pemimpin-pemimpin sekolah untuk melaksanakan projek ini. Dan yang seterusnya, mengurus transisi peralihan di mana fasa implementasi pelan tindakan dilaksanakan dalam fasa ini dan memerlukan bimbingan dan latihan berterusan. Jadi kami gunakan dalam fasa ini, kami gunakan sesi kunjung bantu facilitator untuk membantu dan memberi latihan dan bimbingan yang berterusan kepada pemimpin sekolah bagaimana cara untuk menggunakan kemahiran pemprofilan guru ini. Dan yang seterusnya, mengekalkan momentum di mana sokongan yang kuat daripada pihak atasan secara berterusan mendapatkan maklum balas dan perkongsian pencapaian dalam pengurusan perubahan. Jadi di sini kita menggunakan pendekatan perkongsian amalan terbaik dan meminta setiap sekolah yang terlibat menyediakan laporan dan dibukukan bagi kegunaan sekolah-sekolah lain di masa yang akan datang. Okey, model perubahan pula yang digunakan adalah 8 langkah mengurus perubahan daripada John Kotter 1995. Di sini saya menyentuh secara ringkas sahaja kerana model ini juga telah diterangkan dalam kuliah daripada Profesor Izham sebelum ini dan juga kami akan terangkan dengan lebih terperinci di dalam penulisan, iaitu 8 langkah pengurusan ini adalah mencipta keperluan, yang kedua membentuk pakatan yang kuat, yang ketiga cipta visi perubahan, dan yang keempat, sampaikan visi melalui komunikasi. Yang kelima, hapuskan segala halangan yang ada. Yang keenam, membentuk sasaran jangka masa pendek. Yang ketujuh, terus membina perubahan. Dan yang kelapan, kukuhkan perubahan ini sebagai satu budaya yang boleh diguna pakai
seterusnya pada masa yang akan datang. Seterusnya adalah senarai jawatankuasa dalam projek ini. Ahli-ahli yang terlibat adalah Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Kuching Sektor Pembelajaran, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Kuching, Pegawai SIAC plus PPT Kuching Sektor Pembelajaran, Guru Besar, PKM, PKKK, Guru Bestari, Setiausaha PK Pentadbiran, Setiausaha dan Bendahari PIPG yang dari SK Muara Tebas. Kami bertiga turut mengambil bahagian dalam pembangunan projek ini. Berikut adalah perincian tugas setiap jawatankuasa. Pengerusi berperanan dalam mengetuai dan mengerusi mesyuarat, memantau perkembangan projek dengan memastikan segala jawatankuasa bergerak dengan lancar dan membuat keputusan sepanjang pelaksanaan projek. Timbalan pengerusi pula akan memangku tugas pengerusi semasa ketiadaannya, menjadi tempat rujukan dan khidmat nasihat untuk memastikan projek yang dilaksanakan selaras dengan apa yang telah dirancang. Penyelaras projek merancangkan pelaksanaan, menyediakan senarai sema perkara, memantau pelaksanaan tugas setiap jawatankuasa, melaporkan perkembangan projek serta mencadangkan intervensi terhadap setiap isu setelah mendapat maklum palas daripada pengerusi dan timbalan pengerusi. Beliau memastikan projek yang dilaksanakan tidak tersasar dari matlamat yang telah digariskan dan mencapai keberhasilan. Manakala penolong penyelaras projek membantu penyelaras projek dalam setiap skop tugas. Tugas setiausaha pula menyediakan surat jemputan dan surat lantikan, mencatatkan setiap minit mesyuarat. Beliau juga menyediakan dokumentasi termasuk laporan, pasca nilai projek dan cadangan penambahbaikan. Dalam erti yang lain, tugas seorang setiausaha adalah menyediakan apa-apa surat yang diperlukan oleh mana-mana bahagian jawatankuasa. Pentahari bertugas membuat anggaran dan penyata perbelanjaan, menyediakan penyata pendapatan di mana kami membuat kutipan sumbangan daripada peserta, menyediakan tata cara perbelanjaan wang projek dan diedarkan kepada setiap ahli jawatankuasa dengan memastikan perbelanjaan dibuat secara berhemah sepanjang projek dilaksanakan. Beliau juga perlu menyediakan dan membentangkan perkembangan status kewangan projek kepada pengerusi dalam setiap mesyuarat. Penyelaras fasilitator akan bertanggungjawab menyediakan senarai fasilitator daripada kalangan SIAC plus daerah Kuching, menguruskan perjalanan sesi kunjung pandu fasilitator ke sekolah-sekolah yang terlibat. Beliau sebagai pemuda cara dengan mengadakan perbincangan dan tunjuk ajar bersama peserta. Seterusnya memberikan maklum palas pelaksanaan projek kepada penyelaras projek dan ketua bahagian atau unit. Penyelaras fasilitator memastikan semua peserta melaksanakan projek berdasarkan peraturan dan panduan yang ditetapkan. Penyelaras bahan dan sumber menyediakan bahan bercetak yang diperlukan dan serah kepada peserta. Beliau juga menyediakan bahan bacaan tambahan kepada peserta berkenaan maklumat-maklumat yang boleh dijadikan idea penghasilan projek. Penyelaras peserta menyediakan senarai peserta setelah menerima borang penyertaan. Beliau menyediakan tata cara dan peraturan yang perlu dipatuhi dan menjadi tempat rujuk peserta sebagai sebarang persoalan tentang perjalanan projek. Penyelaras promosi dan tanjaan menyediakan senarai tanjaan, menguruskan penyerahan surat permohonan tanjaan, melaksanakan tindak susul dan mengumpul borang maklum palas. Jawatankuasa ini juga membuat hebahan berkaitan projek dengan menyediakan kain rentang atau poster atau risalah untuk dipasang di tempat yang strategik. Penyelaras tempat dan logistik menyediakan tempat projek dengan memastikan kebersihan dan keselamatan tempat sebelum dan selepas projek, menyusun atau kerusi meja dan juga menyusun atau peralatan projek. Manakala penyelaras sistem saraya menyedia dan memastikan segala saraya dipasangkan dan ditempatkan di tempat-tempat yang sesuai, menyediakan peralatan ICT, mengurus permasalahan yang berkaitan teknikal projek, sistem saraya dan ICT. Penyelaras sijil dan cenderahati menyediakan sijil penyertaan, sijil penghargaan, menyediakan cenderahati kepada peserta, AJK dan fasilitator. Beliau juga mengiringi bendahari untuk membeli hadiah dan cenderahati. Penyelaras jamuan menyediakan minum petang yang mencukupi, menyediakan tempat dan susu aduk jamuan sesuai dan memastikan tempat jamuan bersih sebelum dan selepas projek. Projek kami dibahagikan kepada 3 fasa dalam tempoh 3 bulan. Fasa pertama adalah pengenalan kepada KMG Pro, iaitu memperkenalkan teknik pemprofilan guru berdasarkan data e-operasi guru dan inventory keperluan motivasi McClellan.
Fasa 1 ini dilaksanakan dalam masa 2 hari. Masa bermula pada pukul 2.15 petang dan akhir pada pukul 4.45 petang pada hari pertama. Objektif hari pertama adalah sekurang-kurangnya 3 daripada 5 pasukan kepimpinan sekolah dapat menganalisis data e-operasi dan inventori keperluan motivasi untuk menjadikan data yang bermakna dalam pempersoalan guru. Manakala hari kedua juga bermula dari pukul 2.15 petang hingga pukul 4.45 petang. Objektif hari kedua adalah sekurang-kurangnya 3 daripada 5 pasukan kepimpinan sekolah dapat menghasilkan profil guru dengan menggunakan CamG Pro. Fasa kedua, fasilitator projek yang terdiri daripada SIAC Plus Daerah Kuching akan mengadakan sesi kunjung bantu ke sekolah terbabit bagi menilai sejauh manakah pelaksanaan CamG Pro di kalangan pemimpin tertinggi di sekolah. Mengadakan perbincangan terhadap isu-isu yang timbul serta memberi cadangan penambahbaikan. Objektif yang ingin dicapai adalah pertama, sekurang-kurangnya 3 daripada 5 pasukan kepimpinan sekolah dapat menghasilkan profil guru menggunakan CamG Pro. Objektif kedua ialah sekurang-kurangnya 3 daripada 5 pasukan kepimpinan sekolah dapat menstruktur semula organisasi sekolah berdasarkan data perprofilan guru. Fasa ketiga ialah fasa perkongsian amalan terbaik CamG Pro di kalangan pemimpin tertinggi sekolah berdasarkan pengalaman dan situasi di sekolah masing-masing. Hasil perkongsian ini, setiap sekolah menghantar laporan pelaksanaan dan penambahbaikan projek ini di sekolah masing-masing. Laporan ini akan dibukukan sebagai rujukan kepada sekolah-sekolah lain di daerah Kuching bagi dijadikan panduan pelaksanaan CamG Pro di kalangan pemimpin sekolah. Objektif yang ingin dicapaikan pada hari ini adalah pertama, sekurang-kurangnya 3 daripada 5 pasukan kepimpinan sekolah dapat menghasilkan profil guru menggunakan CamG Pro. Objektif kedua, sekurang-kurangnya 3 daripada 5 pasukan kepimpinan sekolah dapat menstruktur semula organisasi sekolah berdasarkan data perprofilan guru. Berikut adalah catatan kumpulan kami untuk membantu kami mengenal pasti setiap tugas dapat diselesaikan. Perkara-perkara yang dijalankan adalah seperti mesyuarat bersama ahli kumpulan, berbincang dengan pihak sekolah pengelola dan PPD Kuching, menghasilkan kertas cadangan dan membentangkan kepada PPD Kuching, menumpukan ahli jawatan kuasa, mengadakan mesyuarat dengan AJK, melaksanakan projek serta mengadakan PLC. Akhir sekali, membuat pasca nilai dan menyediakan dokumentasi. Seterusnya merupakan anggaran bajet dalam projek ini. Kami mendapatkan sumber pendapatan sejumlah RM400 daripada sumbangan peserta dan RM400 daripada agensi swasta iaitu Syarikat Sarawak Energy. Manakala kami belanja sejumlah RM150 untuk memberi bahan percetak dan keperluan pinggir, RM250 untuk sijil dan cenderahati, RM400 untuk minum petang bagi peserta dan fasilitator. Di sini saya jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana penyusunan aktiviti projek ini berdasarkan model 8 langkah mengurus perubahan kota 1995. Contohnya daripada yang pertama, cipta keperluan di mana kita melaksanakan temu bual dan perbincangan bersama sekolah pengelola iaitu SK Muara Tebas dan juga PPD Kuching bagi mencipta satu keperluan kenapa kita perlu melaksanakan projek ini. Dan yang kedua, membentuk pakatan yang kuat di mana kita bekerjasama dengan PPD Kuching dalam perancangan dan pelaksanaan projek. Yang ketiga, cipta visi perubahan di mana taklimat pengenalan dan perkongsian visi, misi, matlamat dan objektif projek dikongsikan bersama semua peserta. Kemudian, yang keempat, sampaikan visi melalui komunikasi di mana fasilitator mengadakan sesi kunjung bantu bagi memastikan pemimpin tertinggi sekolah dapat melaksanakan CamG Pro selaras dengan visi, misi, matlamat dan objektif projek yang telah ditetapkan. Jadi sekiranya ada berlaku apa kekeliruan, maka kita boleh perbetulkan pemimpin sekolah yang berkenaan. Kemudian yang seterusnya adalah menghapuskan halangan, di mana kita memperkasakan pemimpin sekolah dengan pengetahuan, sumber dan kemahiran dari semasa ke semasa melalui sesi kunjung bantu ini.
Kemudian yang keenam, membentuk sasaran jangka masa pendek di mana fasa kedua dipecahkan kepada beberapa sesi kunjung bantu untuk menjadikan usaha pemimpin sekolah dalam menghasilkan pemprofilan guru lebih realistik. Kemudian yang seterusnya, terus membina perubahan di mana kita mengadakan sesi pengkongsian amalan terbaik bagi setiap sekolah supaya setiap sekolah yang terlibat boleh berkongsi apakah amalan terbaik yang mereka lakukan sehingga mereka berjaya melaksanakan Kem Jipro di sekolah masing-masing. Dan yang seterusnya, yang terakhir sekali adalah kukuhkan perubahan sebagai budaya di mana setiap sekolah yang terlibat menyediakan laporan selepas sesi perkongsian amalan terbaik ini di mana sekiranya ada penambahbaikan ataupun di masa akan datang apa perkara yang perlu ditambah baik dan laporan ini dapat dikongsikan kepada sekolah-sekolah lain dan akhirnya semua sekolah di seluruh Kuching ataupun di bawah PPD Kuching dapat menjadikan Kem Jipro ini sebagai salah satu daripada platform untuk mereka meningkatkan lagi keberkesanan pengurusan sekolah masing-masing. Seterusnya membincangkan implikasi perubahan ini terhadap organisasi. Pertama, pemimpin sekolah akan lebih berkemahiran menganalisis data secara analitikal dan dapat mengenal pasti kompetensi dan kelebihan setiap guru dengan lebih terperinci. Kedua, struktur organisasi akan lebih tersusun dan teratur dengan mengambil kira personaliti, kelebihan dan kompetensi yang ada pada setiap orang guru. Ketiga, guru-guru lebih bersemangat melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dalam organisasi kerana ia bersesuaian dengan keperluan motivasi dan kompetensi yang ada pada mereka. Keempat, pengurusan organisasi akan menjadi lebih cekap kerana setiap jawatan kuasa di bawahnya dapat berfungsi dengan lebih baik. Jadi kesimpulan daripada pembentangan kami ini, projek Kem Jipro ini dilihat dapat meningkatkan kompetensi dan kemahiran pemimpin sekolah dalam menganalisis data yang ada iaitu dua data e-operasi dan juga inventari keperluan motivasi McClellan untuk dijadikan data yang lebih bermakna bagi menghasilkan pemprofilan guru yang dapat dijadikan asas dan sandaran dalam merancang struktur organisasi yang lebih mantap, cekap dan berkesan. Kem Jipro sekaligus dapat menyumbang kepada perubahan dalam pengurusan sekolah ke arah yang lebih baik. Setakat itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.